satu impian. Aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jumpa pula hari ini madah Al-Quran ataupun qiraati kali yang ke-6, panggal yang kedua. Baiklah, sebelum kita nak belajar, marilah kita bacakan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini kita nak ngaji juga tentang hukum nun ataupun tanwin yang mati. Hari ini kita nak ngaji tentang huruf idgham ma'al gunnah yang ada 4 huruf ini. Hari ini kita nak mari ngaji lebih mendalami tentang hukum idgham ma'al gunnah. Lagu mana cara bacanya, dengung ke, tak dengung ke, contohnya lagu mana, mari kita ngaji bersama. Maka pelajar-pelajar semua tengok dalam video ni cara baca idgham ma'al gunnah lagu mana. Okey, hukum yang ketiga yang akan kita belajar pada hari ini di bawah tajuk hukum nun mati atau tanwin ialah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Okey, kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan idgham ma'al gunnah ni. Okey, idgham ni maksudnya memasukkan ataupun menggabungkan. Menggabungkan apa dia? Menggabungkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Okey, menggabungkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Huruf yang pertama ni huruf apa dia? Huruf nun mati ataupun tanwin. Atau boleh juga kita kata memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Ataupun memasukkan huruf yang bertanda mati iaitu nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf yang berbaris. Okey. Ma'al ni maksudnya bersama ataupun beserta. Gunnah ni pula maksud dia dengung. Jadi idgham ma'al gunnah ni maksudnya memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua serta dengung, ataupun menggabungkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua bersama dengung, sambil-sambil kita dengung. Okey. Apakah huruf-huruf idgham ni? Huruf idgham ada berapa? Ada 4, iaitu huruf ya, waw, mim dan nun. Huruf ya, waw, mim dan nun. Okey. Cara baca dia pula, sekiranya huruf nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf ya, huruf waw ataupun huruf mim atau huruf nun, cara bacaannya mestilah dengung. Dengung berapa harakat? 2 harakat. Tak kisah mana-mana hukum, kalau dengung mesti 2 harakat. Okey, cara dengung pula dia berbeza mengikut jenis mengikut huruf yang kita jumpa ni. Kalau huruf ya lain cara dengung dia, huruf waw lain cara kita nak dengung. Sebab berbezanya dengung ni disebabkan berbezanya makhraj huruf yang huruf setiap huruf ni. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, contoh yang saya dah tulis sini.
untuk setiap huruf. Okey, sebenarnya huruf nun mati ataupun tanwin ni okey, sorry. Untuk hukum idgham ma'al gunnah ni, hukum ni akan terjadi sekiranya huruf nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan salah satu daripada huruf ni, ianya berlaku dalam dua kalimah sahaja. Contoh macam ni lah, dua kalimah. Man satu kalimah, Yasha satu kalimah. Jadi dua kalimah. Dia tak akan terjadi dalam satu kalimah. Sekiranya huruf nun mati berjumpa dengan huruf ya dalam satu kalimah, dia dah jadi nama lain, nama hukum lain. Okey, kita tengok contoh yang pertama untuk huruf ya. Okey, di sini saya bagi contoh huruf nun mati berjumpa dengan huruf ya. Okey, jadi saya dah kata mesti masukkan huruf nun, huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Huruf yang pertama ialah huruf nun, kita masukkan dalam huruf ya, jadi kita kena jadikan ia huruf ya. Cara bacaannya may yasha'u. Kita masukkan huruf nun ke dalam huruf ya. Macam huruf nun ni tak jelas bunyi dia. Dia terus pergi kepada huruf ya. May ya. Tengah-tengah lidah kita mesti kena lelangit. Lepas tu bibir kita tu kita lebarkan sikit macam kita sebut ya. Macam tu. Okey, sebut lagi sekali. May yasha'u. Kita masukkan huruf nun ke dalam huruf ya sambil kita dengung. Okey. Kita tengok pula contoh yang kedua, itu huruf waw. Okey, di sini saya bagi contoh untuk huruf waw, saya bagi contoh tanwin berjumpa dengan huruf waw. Tanwin berjumpa dengan huruf waw. Jadi kalau tanwin, kita kena buat tanwin ni jadi baris satu. Kita buang satu baris supaya senang untuk kita masukkan ke dalam huruf waw. Untuk dengung ni, huruf waw ni kita mesti muncungkan mulut kita. Pastikan lidah kita tak kena lelangit. Okey. Cara baca dia waliyyin wala nasirin, waliyyin wala nasirin. Okey, boleh. Kita muncungkan kedua-dua bibir kita. Okey, tengok contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga saya bagi sini, huruf nun mati berjumpa dengan huruf mim. Nun mati berjumpa dengan huruf mim. Yang ni senang lah kita nak buat. Yang ni terus tutup mulut. Rapatkan kedua bibir kita. Cara baca dia, nun pergi ke mim jadi huruf mim. Dia seolah-olah macam ni. Jadi macam seolah-olah bunyi macam ni. Okey. Cara baca dia mim mislihi, mim mislihi. Seolah-olah macam ni lah. Mim. Nun ni memang dah tenggelam terus, memang tak ada. Kita masuk ke huruf nun, dia pergi ke terus kepada huruf mim. Okey, boleh. Sama juga seperti huruf nun. Huruf nun ni saya bagi contoh kat sini, tanwin berjumpa dengan huruf nun. Tanwin berjumpa dengan huruf nun. Yang ni lagi senang kita nak buat sebab tanwin ni sama seolah-olah macam huruf nun lah. Bila nun berjumpa dengan nun, dia jadi huruf nun lah. Jadi hujung lidah kita tu mesti kena gusi hadapan. Okey. Cara baca dia yauma izin na'imatun, yauma izin na'imatun. Ni lagi senang kita nak buat kalau kita buang tanwin tu jadi tinggal satu baris satu. Yauma izinna, zinna, yauma izinna na'imatun. Macam tu. Boleh? Okey, apa ni? Kalau dalam Al-Quran kita tengok dalam Resam Osmani, dia dah bagi tanda-tanda. Okey, macam idgham al-gunnah ni kita boleh kenal melalui huruf nun ataupun okey, huruf nun dia tak ada sebarang tanda, kosong. Macam ikhfa sama juga. Ikhfa ataupun idgham dia tak ada tanda atas huruf nun, dia kosong. Kecuali untuk izhar. Izhar dia akan ada tanda sukun tu. Tanda macam ni. Tapi kalau untuk idgham, ikhfa
ataupun iklab, dia takkan ada sebarang tanda. Sama juga macam tanwin. Okey, untuk tanwin idgham ni sama juga Pak. Dia tanwin tu takkan selari. Dia tak sama dua ni. Kalau baris dua hadapan dia seperti nombor 99. Macam tu. Okey, boleh. Saya nak sentuh sikit untuk izhar mutlak ni. Izhar mutlak, sebab tadi saya ada bagi tahu hukum idgham al-gunnah ni berlaku dalam dua kalimah saja. Kalau berlaku dalam satu kalimah, dia jadi hukum lain. Hukum izhar mutlak. Okey. Izhar mutlak. Izhar mutlak ni contoh saya bagi ad-dunya. Okey. Ni contohnya huruf nun mati berjumpa dengan huruf ya. Nun mati berjumpa huruf ya dalam satu kalimah, iaitu kalimah dunia. Dia untuk hukum izhar mutlak ni kita tak dengung dunya macam tu sebut dia ad-dunya, tidak kata ad-dunya. Ni sebab saya kata dia dah jadi hukum lain, iaitu izhar mutlak. Ada lagi beberapa contoh perkataan lain yang mana huruf nun berjumpa dengan huruf ya ataupun huruf waw dalam Al-Quran. Yang tu kita kena ambil perhatian lah, supaya kita tidak tertukar dengan hukum idgham ma'al gunnah. Okey. Baiklah, sudah kita ngaji saat ni tentang hukum idgham ma'al gunnah. Kita mari tengok di latihan. Jawabkan soalan di bawah ini. 1. Sebutkan cara baca hukum idgham ma'al gunnah serta contoh di bawah ini. Ia tanya kata, suruh kita sebut cara baca hukum idgham ma'al gunnah ni dengung ataupun tidak dengung. Kalau dengung, tulis dengung sini. Kalau tak dengung, tulis tidak dengung. Contohnya, nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan ya. Dan juga yang kedua ni berjumpa dengan waw. Contohnya hisabai yasira. Contohnya. Satu lagi, nun mati berjumpa dengan waw. Nun mati berjumpa dengan ya. Nun mati berjumpa dengan waw. Dan juga tanwin yang mati berjumpa dengan ya. Dua. Ni satu, ni satu. Dan juga huruf mim, huruf nun. Contohnya, tanwin berjumpa dengan mim. Dan satu lagi, nun mati berjumpa dengan nun. Ini nun mati berjumpa dengan nun. Ni dua, ni satu, dua, satu, dua. Satu huruf ni dua misal, dua contoh. Lepas tu kita buat contoh sudah, kita jangan lupa tulis baris, bubuh baris katik. Lepas tu akhir sekali jangan lupa tulis nama di bawah ni. Hari ini sekadar ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.